Selamat datang selamat datang anda semua hari ini. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya, nama saya Nanta, isteri saya Chiny. Terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ECVI atas jemputan dan hari ini saya datang sini selain berkongsi dengan anda pengalaman saya, kita belajar sama-sama, boleh tak? Okey, kita belajar sama-sama dan kita menukarlah idea-idea yang harap boleh menolong anda lah. Okey, so izinkan saya membuka slide saya. Alright. Okey. Alright, ini topik saya hari ini bila saya terima topik ini pun memang topik yang sangat saya tak pernah mendapat topik macam ni kali pertama topik macam ni Husni bagi topik yang dari Padang menggapai diamond macam mana saya mula perniagaan Amway ni. Hari ini apa yang saya akan kandungan saya malam ni, apa yang saya nak kongsi dengan anda, ada beberapa segmen Yang pertama saya bagi orang baru saya percaya mesti malam ni ada orang baru. Saya akan kongsi dengan anda orang baru kenapa saya buat Amway, kenapa kita kena buat Amway. Lepas tu yang kedua bagi orang yang nak mula bisnes Amway ni, tips macam mana untuk grow, mengembangkan bisnes kita. Okey, bagi orang yang tengah buat, sebab kenapa saya cakap macam ni, sebab bulan ni adalah bulan terakhir tahun fiskalia kita. So bulan depan adalah tahun baru bagi kita. Macam orang yang buat Amway tu kita tahulah tahun baru kan. Lepas tu yang ketiga adalah apa nilai dan ganjaran yang saya dapatlah melalui perniagaan Amway ni. Okey, so anda dah bersedia ke? Kalau dah bersedia boleh tak type dekat chat box 888. So saya nampak anda memang dah bersedia dah. Okey. So sedikit sebanyak latar belakang saya seperti mana yang diberitahu tadi daripada MC saya ini pemain bola sepak profesional pada umur 18 saya mewakili Perak. Lepas tu sangat bertuah sangat bernasib baik tahun tu kita memenangi menjulang Piala Malaysia yang tidak pernah dimenangi oleh Perak selama 28 tahun. Okey, itu memang satu masa detik yang sangat manis sebagai seorang pemain bola sepak profesional Lepas tu saya juga mewakili skuad kebangsaan bawah 19 tahun. Ini gambar-gambar yang saya bila saya main bola Lepas tu saya pun dipilih Malaysia memilih 4 pemain dan saya adalah salah seorang daripada 4 tu yang dihantar berlatih dekat Arsenal dekat England masa tu. Kalau anda nampak sebagai seorang pemain bola sepak ini semua impian yang bukan senang untuk dicapai masa tu saya rasa. Okey, bukan senang. So saya pun rasa sangat bangga, ibu bapa saya pun rasa bangga sebab apa kita ada peluang macam tu. Tapi saya tidak sangka, langsung tak sangka disebabkan kecederaan lutut yang serius dan saya perlu menjalani 3 pembedahan. Dan disebabkan itu masa depan saya jadi tak tentu arah dan kontrak saya ditamatkan. Mula-mula saya diperkenalkan bisnes Amway ni daripada seorang stranger yang dia jemput saya pergi satu hotel. Masa tu sangat senang bagi saya sebab apa? Saya masa tu kalau anda tanya saya kenapa saya nak buat Amway, senang je sebab I nak security. I nak satu wang yang ada jaminan sebab apa kita ni main bola ni macam famous tapi yang paling penting tu kita masa depan kita tak terjamin kan. Sampai bila kita boleh main kita pun tak tahu So I dengar pelan pemasaran Amway ni, I dengar ada jaminan ada pencen, ada pendapatan yang boleh diwariskan Saya rasa sangat excited. Okey, saya mula bisnes Amway. Tapi yang lepas tu I perasaan bila I buat bisnes ni, I mula-mula security, tapi I nampak sekarang banyak orang kenapa mereka nak buat Amway ni bukan sebab dia injet pun, sebab apa kita rasa kadang-kadang kita kehidupan yang mengejar duit ni lama-lama pun jadi tak tentu arah kan, jadi letih nampak tak? I rasa banyak orang pun macam saya, pandangan saya pun samalah, macam kita ada duit pun okey tapi macam tak boleh berhenti, kita kena kerja. Kalau just bayangkan kalau ada satu pendapatan yang dipanggil automated income ni, betapa hebatnya kalau hanya kerja 3 hingga 5 tahun, lepas tu anda kerja ke tak kerja ke, pendapatan itu terus akan datang. You rasa best tak macam tu? Itu yang saya nampak. So hari ni, kalau anda nampak dekat sini, kadang-kadang kita pergi kongsi Amway dengan kawan kita, dia kadang-kadang dia cakap dia tak minat dia tak nak buat kan.
Ini plan this plan is no use until kita ada life plan tau. Bila kita ada life plan baru kita sangat excited dengan MBA punya marketing plan. So kadang-kadang kita pergi kongsi dengan kawan kita, dia tak nak ini bisnes, bukan dia tak nak ini bisnes, mungkin pada masa itu kita cari dia belum ada life plan. Boleh faham ke? So anda jangan give up tau, anda jangan putus asa. Belum nak buat apa, kita follow up dia pelan-pelan, sebab bila dia ada life plan dia mesti nak bina MBA punya plan punya, itu memang pasti punya. Okay, so hari ni bagi orang baru bagi orang baru yang datang mungkin kali pertama ke, atau anda belum buat keputusan nak bina bisnes Amway, I bagi sedikit pandangan saya kenapa anda boleh pilih bisnes ini. Kenapa Amway boleh jadi satu pilihan yang bagus untuk anda. Okey, yang pertama, anda nampak tak sekarang satu berita yang semua tak berhenti-henti cakap adalah tentang inflasi kan, inflation kan. Kita semua tahu tentang inflation. Sebab apa? Duit kita makin lama makin kecil. Nampak tak, dulu RM50 boleh beli banyak benda, tapi sekarang RM50 tak tahu nak beli apa. Kalau anda setuju pun boleh type dekat chat box 333 bagi saya nampak anda memang ada perasaan macam itulah, inflasi lah yang pertama. Okey. Yang kedua adalah security. Security. Anda bayangkan lepas ini, bila masa pandemik kan, kita nampak banyak kerja. Banyak yang kerja dulu gaji bagus, bisnes yang memang bagus kan. Lepas masa pandemik tu bisnes mereka dah tak boleh buat dah. Banyak pekerja, banyak kerja terpaksa di-retrenchkan sebab apa? Tak boleh tahan dah. Betul tak? Sebab tu kita kena fikir satu benda, ini benda security. Soalan saya senang je. Ekonomi resistant, kita sekarang cakap tentang COVID. Tapi ekonomi resistant ni setiap 10 tahun datang sekali kan? Kalau ada masalah macam tu kan, atau unforeseen circumstances, benda-benda yang kita tak pernah fikir kadang-kadang boleh berlaku kan? Ada tak kita selamat? Are you protected tak? Atau anda punya kehidupan boleh maintain tak? Atau satu hari kalau tak boleh kerja dah, anda akan terus dapat ganjaran tak? Atau income tak? Itu yang sangat penting yang kita kena fikir. Ya? Dan hari ini kita sangat bangga tau. Kita sangat bangga sebab apa? Kita ada dua benda yang support kita dalam bisnes Amway. Yang pertama adalah syarikat Amway dekat sini. Amway ni apa yang dia buat tau? Amway tu dia bagi kita banyak produk. Anda nampak tak? Kita ada banyak produk yang berkualiti. Dia memenuhi kehendak pelanggan dekat pasaran. Macam kita ada vitamin, kita ada barangan kecantikan, kita ada sistem rawatan udara, kita ada sistem rawatan air kan. Kita memenuhi apa yang pelanggan nak, kita boleh memenuhi keperluan mereka melalui consumer solutions lah. Itu adalah bagi pelanggan. Tapi yang kita nak bina bisnes ni, kita sangat bernasib baik kita ada ECBI kan. ECBI ini dia ada bagi satu platform untuk kita dengan satu business system yang kita boleh bina bisnes dan kita boleh sustain bisnes kita. So ini memang hebatlah kalau bagi saya, ada Amway, ada ECBI dekat sini. Satu contoh dekat sini ini downline saya. Ini saya sign up dia dulu. Dia adalah satu usahawan yang sangat berjaya, sebab apa? Kalau anda pergi Aeon kan, anda mesti akan nampak kedai macam ni. Mereka memiliki lebih dari 30 ke 40 chain store. Lepas tu adalah housing developer, memiliki lebih dari 10 jenis perniagaan. Dan mereka memenangi banyak anugerah dekat Malaysia. Okey, dan dia adalah seorang emerald dekat kumpulan saya. Tapi pada tahun 2018 beliau mendapat stroke otak. Ada satu tumor dekat otak, dia kena stroke tau. Just bayangkan sebelum dia kena stroke ni, dia dah 4 tahun tak buat Amway. Ada tak bisnes dekat luar yang you tak buat Amway 4 tahun dia bayar you bonus? Ada tak? I see my ex-boss. You punya ex-boss lah. Wah, ada juga So, tapi bila dia kena stroke tahun tu, walaupun dia dah tak buat Amway 4 tahun tapi tahun tu dia mencapai tahap baru sebagai seorang founders Emerald. Anda nampak tak security daripada Amway? Bila kita rajin buat, kita dapat. Walaupun satu hari kita dah bina satu bisnes yang kukuh, kalau apa-apa terjadi kepada kita, bisnes kita masih jalan, kita masih dapat income daripada Amway. Anda rasa benda ni hebat tak? Satu security yang begitu hebat daripada Amway ya. Lepas tu yang ketiga adalah komitmen.
Anda nampak tak, kita masuk MWay ni daripada latar belakang yang berlainan. Ada yang bujang, ada yang dah kahwin, ada yang anak kan, ada yang buat bisnes, macam-macam situasi lah. Kita kena faham satu benda, kadang-kadang kita buat MWay ni, komitmen kita akan bertukar tau. Kita punya priority akan tukar, betul tak? Tiba-tiba mungkin dalam rumah kita, mungkin orang tua tu mungkin ada masalah kesihatan. Kita perlu tak ambil masa jaga mereka? Ini semua bila kita punya priority tukar kan, mungkin dalam kewangan ke, atau anak punya education ke, atau career ke. Bila priority tukar kan, boleh tak kita terus bagi komitmen dekat MWay atau komitmen dekat kerja ke atau bisnes anda? Bukan senang buat macam tu. Sebab tu anda kena fikir betul-betul lah. Kalau hari ini kita tak bina network, satu hari nanti bila apa-apa berlaku nanti, priority kita tukar mencabar kan, kita tak boleh kerja macam dulu dah. Ini yang ketiga lah. Okay? Yang keempat adalah legacy. Ini sangat-sangat penting bagi saya. Anda nampak tak, bagi orang yang kerja dekat sini atau buat bisnes, kita bukan cakap kerja tak baik. Jangan salah faham. Kita memang tak ada niat nak cakap kerja kat luar tak baik ke apa. Tapi apa yang saya tahu tu, boleh tak kerja saya boleh buat satu legacy income kepada generasi saya? Lepas tu soalan kedua, boleh tak kerja saya boleh accumulate? Tak boleh. Just bayangkan, I kerja 20 tahun, 25 tahun lah, tapi kerja saya tak boleh accumulate tau. Bila saya retire, I tak boleh kerja, I hanya dapat EPF tau. Tapi usaha saya sampai di tahap itu je. Semua usaha 23 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu memang tak boleh di accumulate kan. Tapi dekat MWay ni, dia boleh accumulate. Sebab tu I nampak ini bisnes yang sangat hebat lah. So bagi orang baru dekat meeting hari ni, ini adalah beberapa benda yang anda boleh tengok dari segi orang baru. Kenapa anda boleh nak datang menceburi dalam bidang MWay lah. Okey, disebabkan ini 4 faktor lah. Inflation, security, commitment dengan legacy. Okey. So, bagi orang yang nak mulakan bisnes MWay ni, cara macam mana nak memulakan perniagaan MWay ni sangat penting. So, benda pertama saya nak share dekat anda sekat sini, yang paling penting, anda kena ada impian dahulu. Saya tak tahu apa yang anda nak lah. Anda tengok apa yang anda nak. Sama ada anda nak extra income ke, atau anda nak freedom ke, atau nak anda self improvement, atau nak start up satu business, melancung, atau financial security, is up to anda. Anda kena ada satu impian. Lepas tu, kalau anda ada impian kan, yang kedua ni kita kena faham tau. Dalam MWay ni, dia ada 80% dengan 20% masalah, problem dia. 80% punya problem actually adalah produk, syarikat, pelan dan pasaran. Ini 80% punya problem, syarikat MWay tolong kita bereskan. Betul tak? Perlu tak kita fikir pasal produk? Perlu tak kita bayar saintis? Semua syarikat MWay buat kan? Lepas tu syarikat kita kukuh tau. Listed dekat bursa saham, lepas tu bayar bonus tak pernah lewat kan? Lepas tu pelan pemasaran tu, syarikat MWay ni dia sangat fair, sangat adil. Lepas tu yang keempat, pasaran dia besar. Memang ini tak ada masalah. Tapi yang 20%, yang 20% punya masalah tu apa? Ini masalah peribadi yang kita kena settlekan. Betul tak? Masalah apa? Mungkin tak pandai cakap lah, tak ada masa, tak ada keyakinan, tak ada motivasi, tak ada duit, tak ada kawan, keluarga I tak support saya, anak saya kecil lagi, orang reject saya, macam mana orang tengok saya, ada tak macam-macam ni? So, bila anda nak mulakan perniagaan MWay ni, anda kena tahu apa masalah peribadi anda kena overcome. Yang pertama adalah ini bisnes ni, MWay ni, bisnes anda sendiri tau. So, anda kena anggap ini sebagai satu bisnes dan anda kena tahu macam mana overcome kita punya struggle tau. Anda kena faham, kita yang boleh overcome kita punya struggle. Tak ada orang boleh tolong kita. Anda setuju tak? Hari ni anda tak ada duit ada tak orang bagi duit dekat anda? Tak ada pun kan? So, anda kena selesaikan apa masalah peribadi anda kena overcome kalau anda nak mulakan perniagaan MWay lah. Sebab saya nampak banyak orang disebabkan 20% masalah peribadi, mereka tak boleh buat MWay. Saya rasa sangat sayang kan? Padahal 80% punya masalah diselesaikan oleh syarikat MWay. Okay? So, hari ni, kalau nak bina MWay, kalau nak buat MWay, ini adalah satu struktur yang kukuh lah. Satu struktur yang memang bagus. Ini yang apa syarikat MWay sarankan kepada kita, yang kita kena bina struktur macam ni lah.
sendiri buat 6%, lepas tu ada 3 kumpulan buat 6%, macam tu. Kalau kita boleh buat structure macam ini, anda boleh jadi Founders Platinum dekat Amway. Pendapatan tahunan anda adalah 150,000. Lepas tu yang paling bestnya adalah dengan structure yang sama, kalau kita boleh buat debt, kita boleh buat work in debt, structure yang sama kita boleh sampai ke Founders Emerald. Nampak tak? Kita hanya bina 3 leg, tapi 3 leg yang sama anda boleh meningkat sampai ke Founder Emerald. Dari 150,000, pendapatan anda boleh jadi 380,000. Anda rasa pendapatan ini okey tak? Boleh ke? Tak ada orang cakap apa pun. Okey. Okay, right. So, hari ni, kenapa I nak share dekat ke sini? Kenapa syarikat Amway cakap tentang Core Plus, cakap tentang Bronze kan? Sebab Bronze ni sangat-sangat penting bagi saya. Sebab apa? Kalau kita tak bina 3 leg nak pergi Bronze, kita susah nak pergi 21% yang kukuh tau. Contoh dekat sini, anda nampak tak satu contoh yang sangat-sangat penting dekat sini? Sini ada 2 21%, ada 2 21% dekat kiri dan kanan. Kiri tu dia tak ada bronze punya structure, yang ke kanan tu dia ada bronze punya structure. Kiri tu dia ada satu line 18%, satu line 9%, lepas yang line ketiga dia tak ada. So pendapatan bulanan dia hanya RM3,800. Lepas tu pendapatan tahunan lebih kurang 45,000. Usaha yang sama. Yang ke kanan tu dia ada 3 leg 12%, 12%, 12%. Usaha yang sama, dia pun 21%, tapi pendapatan bulanan dia 8,190. Pendapatan tahunan tak kira year end bonus sudah 98,000. Anda nampak tak perbezaan ada structure dengan tak ada structure begitu besar kan pendapatan dia. Okey, ini sangat-sangat penting ya pendapatan. Kenapa usaha sama tak ambil duit lebih kan? Padahal you usaha ambillah duit lebih kalau buat dengan betul. Okey, so hari ni kita nak kongsi dekat sini. Sekarang bulan Ogos. Lepas tu start daripada bulan depan sampai ke Ogos, ada lagi 12 bulan, 1 tahun lah kita ada. So, apa matlamat anda untuk tahun baru? Anda kena sembang dengan upline anda. Okey, kena sembang dengan upline anda. Tapi bagi saya, anda kena menetapkan matlamat pertama bagi orang baru yang nak mula Amway ni. Matlamat pertama mesti kena buat bronze. Betul tak? Mesti kena pergi BFI, BBI kan? Kalau anda boleh buat bronze ni, anda akan capai platinum dengan masa yang singkat lah. Dalam satu tahun dah boleh capai platinum dah bagi saya. Okey? Lepas tu, yang kedua adalah kena bina kepercayaan. Bagi saya, banyak orang cakap, macam mana I nak bina kepercayaan? Bagi saya, kalau anda ada satu gerak kerja yang betul, itu boleh bagi anda banyak kepercayaan. Sebab apa? Bila kita turun padang buat Amway, bila kita buat dengan betul, dia akan dapat hasil kan? Hasil tu akan bagi kita satu keyakinan. Setuju tak kawan-kawan? Sebab you buat dia jadi kan? So hari ni I share dengan anda, ini step dia, step yang betul permulaan yang betul dekat Amway lah. I rasa ini yang saya buat bila saya mula bisnes Amway tau. I rasa benda ni sangat-sangat penting. Just bayangkan semua orang boleh start Amway tau. Semua orang boleh mula Amway, tapi bukan semua orang boleh grow. Anda faham tak? Semua orang cakap I nak start Amway. Semua orang lepas pergi satu seminar balik api-api oh yo I nak buat Amway lah, I sangat excited lah. Tapi kenapa dia tak boleh grow? Sebab dia tak ada ikut gerak kerja macam ni. Ini pengalaman saya. Yang pertama, kalau orang baru dekat sini atau you nak grow, you kena dengar betul-betul. Yang pertama, ini adalah step pertama, kena pakai dengan kena belajar kan? Self-use dengan belajar. Banyak orang ada pakai produk tapi tak ada belajar. Tak masuk kelas. Ada tak macam tu? Ini sangat penting. Kalau anda pakai produk tapi anda tak belajar, anda susah nak buat selling. Setuju tak? Anda tak boleh bina pelanggan. Anda tak ada volume. Anda tak ada PV. Anda tak ada income lah. So, ini step kedua adalah selling. That's why, I rasakan bagi orang baru kan, kalau you betul-betul nak buat bisnes Amway ni, anda bukan hanya pakai barang. Anda kena datang belajar. Kalau itu ABO tak datang belajar, then I sudah tahulah dia susah nak grow. I sudah bagi you tahu, dia nak mula tapi dia tak akan grow. So lepas buat selling ni, apa objektif yang penting bagi kita adalah kita kena bina regular customer, pelanggan tetap. Apa bisnes pun kena ada pelanggan tetap. Setuju tak kawan-kawan? You tengok masa pandemik orang yang memang tak bisnes dia tak terjejas,
Di atas apa? Mungkin bisnes dia ada market, lepas tu dia ada pelanggan tetap yang bagi dia bisnes. That's why dia boleh survive kan. That's why kita kena ada pelanggan tetap. Maksudnya pelanggan tetap tu dia akan continue beli dengan anda lah. Ini sangat-sangat penting. Lepas tu baru kita buat sign up kan. Tapi sekarang banyak orang dia terbalik tau. Gerak kerja dia terbalik tau. Hari ni masuk Amway, hari ni sign up Amway, produk pun belum pakai lagi, meeting pun belum datang lagi, besok dah sign up 5 orang dah. Ada tak macam tu? Lepas tu kau upline nak cakap dengan upline, Diamond, I sudah sign up 5 orang lah. Tapi upline dengar macam tu mestilah cakap, hebat lah, power lah you, tapi dia produk pun tak tahu lagi. So kalau kita sign up ABO macam tu, kalau kita tak ikut flow macam ni, sampai satu masa ini susah nak duplicate kan? Lepas tu susah nak bina team. Dan kalau tak boleh duplicate, tak boleh bina team, then you nampak benda ni tak boleh repeat tau. Benda ni tak boleh repeat punya. Kalau benda yang tak boleh repeat, you rasa you boleh dapat passive income tak? You boleh dapat core plus tak? I rasa tak boleh. So, bagi orang yang betul-betul nak buat Amway ni, benda ni tak susah tau. That's why I selalu cakap, jangan jump step tau. Jangan jump step. You kena ikut step. Lepas tu, macam mana nak belajar buat benda ni, tak payah risau. Kita kan ada ECVI kan? Kita ada banyak kelas kan, kita ada banyak kelas macam ESP lah, kita ada ADT lah. Sistem ECVI ini terbukti berkesan sebab apa? Semua yang I kongsi dengan anda, benda-benda yang I kongsi dengan anda, semua ini boleh kita belajar dekat sistem ECVI. Kita ada ajar. Anda kena masuk kelas, itu je. Kalau anda nak buat bisnes ni, anda kena masuk kelas. Kalau anda tak masuk kelas, tak apa. Tapi anda kena terima hakikat, nanti bisnes tak grow, anda kena terimalah. Okey tak macam tu? Okay. So, lepas tu, yang ketiga adalah apa? Kena bina keinginan lah. Anda betul-betul nak ini bisnes tak? Kita dah pakai produk, kita dah datang meeting. Kalau anda nak betul-betul capai sesuatu matlamat, anda kena bina keinginan anda lah. Macam example lah, saya selalu cakap dengan diri saya, dengan downline saya kan, crazy 90 days lah. 90 hari akan datang tu sangat-sangat penting. Kita kena buat, sangat-sangat gila-gila buat. Sebab saya nak capai sesuatu. Bagi saya, kalau seorang ABO betul-betul nak buat Amway, 90 hari boleh jadi 21% bagi saya. Kalau 90 hari tak jadi 21% pun lah. Kalau serius buat lah, saya rasa 90 hari pun boleh jadi BBI. Bronze pin mesti boleh buat. So, apa yang saya buat ini 90 hari, step pertama, yang paling penting, kena set goal lah. Betul tak? Kita nak crazy 90 hari, tapi saya tak tahu saya nak buat apa. Then macam mana nak crazy 90 hari kan? So, yang pertama, kita kena ada matlamat yang jelas lah. Itu you kena sembang dengan upline you. Tapi bagi saya, sangat senang. Macam saya sampai sekarang, saya cakap dengan downline saya, setiap bulan, saya mesti ada, saya sendiri mesti ada 10 pelanggan yang RM400, saya boleh buat 1000 PV. Saya rasa benda ni sangat-sangat penting tau. Saya selalu cakap dengan kawan saya tau, ada satu excitement, ada satu jenis excitement is forever green tau. Yang you ada 10 pelanggan. Kalau you ni bulan jual satu e-spring, tapi bulan depan tak ada orang beli barang produk kan, you pun rasa satu macam, kenapa saya tak ada pelanggan? Tapi kalau saya ada 10 pelanggan, tiap-tiap bulan mereka beli 400, 300 macam tu, I 1000 PV, wah, saya punya excitement tu forever green tau. I sangat-sangat excited sebab apa? Saya ada pelanggan tetap. Ini step pertama saya lah. I kena buat benda ni. Okay? Lepas tu, step kedua, I kena buat planning. I kena buat planning. Sebab planning sangat-sangat penting. Kenapa saya cakap macam tu? Kita macam tengok, kita ECVI ada ajar kita buat name list kan. Kita kena buat name list. Kita kena tulis name list. Lepas tu, sembang dengan upline anda, macam mana nak make appointment. Kita kan ada gerak kerja 10-3-1 kan, 10-3-1. Kita kena buat 10 effective calls, lepas tu buat 3 appointment, lepas tu kita buat 1 prospecting kan. Tapi ini semua mesti mula dengan name list. Kita kena ada nama. Kalau tak ada name list, tak boleh buat planning dah. Betul tak? So ini bagi saya sangat-sangat penting lah. Anda kena buat name list dulu dengan upline anda, buat sekali name list. Lepas tu ini adalah saya punya kerja, saya punya planner lah. Bagi saya an empty calendar you go nowhere lah. An empty calendar you go nowhere. Satu kalender yang kosong, anda boleh pergi ke mana? Tak boleh pergi jauh kan? So if you fail to plan, you plan to fail. Betul tak? Anda kena plan betul-betul. That's why you kena tulis. Kalau anda tak pandai planning, anda cari upline anda, mentor anda, duduk dan belajar macam mana buat planning. Itu sangat-sangat penting bagi saya. Okay? Yang ketiga, step ketiga adalah kita kena action lah. Bagi saya, kawan-kawan, kalau anda nak breakthrough, kalau anda nak capai matlamat kan,
yang anda tak pernah buat kan, itu dipanggil breakthrough. Anda kena buat massive, kena massive buat apa tau? Kena massive buat sign up. Kena taja orang. Sebab bila kita taja orang baru kan, dia bagi kita banyak harapan tau. Percaya saya. Kadang-kadang kita nampak Amway tak ada harapan sebab apa? Kita nampak orang yang sama kan. Anda kena faham kawan-kawan, we cannot change people. Kita tak boleh tukar orang. Apa yang boleh tukar manusia adalah masa. Hanya masa yang boleh buat seorang tu sedar tentang sesuatu nilai. Betul tak? Dia nak sedar tentang kepentingan atas sesuatu benda, dia kena ambil masa. Bukan semua boleh sedar tau. So, tapi kanda kena tunggu sampai masa tu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, tak baloi tunggu tau. That's why kita kena taja orang, sign up orang baru. Lepas tu, show banyak plan. Tak ada magic, tak ada magic. Honestly, you tanya saya tak ada magic bagi anda. Banyak orang cakap, I tak pandai show plan. I cakap dengan you, bila I mula buat Amway, you tahu tak saya show plan dengan siapa orang pertama? Mak saya lah. Lepas saya show plan dengan mak saya tanya mak saya, you faham ke? Mak saya cakap tak faham. Saya pun cakap dengan mak saya pun tak faham apa saya cakap. So maksudnya, bila kita mula buat benda tu, kita tak pandai punya. Anda kena tahu, kita semua bukan pandai buat punya. Tapi, kalau anda buat banyak berkali-kali, anda praktis lah, berlatih kan, anda mesti boleh buat benda ni. Anda percaya tak yang anda praktis, anda boleh perbetulkan OPP anda? Kalau anda praktis, mesti boleh punya. Okay? Lepas tu, anda kena percaya kepada ratio tau. Ini sangat penting. Ratio tu adalah satu benda yang kita tak boleh tipu punya. Maksudnya, anda kalau ada memenuhi ratio dia, anda mesti boleh capai. Contohnya, kalau anda nak cari satu leg, contoh, kalau anda cari 10 orang, satu orang akan aktif lah. Misalnya katalah, kalau anda nak 10 orang aktif, anda kena cari berapa orang? 100 orang kan? So, anda tak payah risau tentang anda ada orang ke tak ada orang tau. Janji anda boleh memenuhi ratio dia, law of average dia, anda mesti akan dapat orang yang anda nak lah. Saya dengan anda sama juga, tak ada magic. I pun buat kerja biasa je. Macam saya pergi, ini I sign up orang tu hari apa tau? Hari Deepawali. I tak nak kerja, tapi orang suruh saya sign up dia. You nak sign up ke? Sign up juga kan? Kita tiap-tiap hari pun buat lah. Macam tengok kita cari orang, follow up, tunjuk plan, buat demo. Mungkin anda nampak, you orang ni diamond ni buat apa? Kita buat benda yang sama je. Tak ada apa yang hebat pun. Semua benda-benda yang basic saja tapi kita konsisten buat lah. Lepas tu nampak tak, bawa orang pergi HQ lah. Lepas tu orang datang rumah saya buat aircon. I cakap, lepas dia pasang aircon, I cakap, abang, you tunggu kejap. I ada satu business yang sangat hebat nak share dengan you. I pun show plan dekat itu abang juga. Kita tengok orang je, kita kongsi macam tu. Ada tak benda yang saya buat tu lain daripada anda? Tak ada. Benda yang sama. Tapi I percaya. I percaya ratio. I percaya I buat kerja yang I patut buat. I nampak mesti akan jadi. Itu ratio. Okay? Ini pun sama. Dia bulan ni baru beli dengan saya satu e-spring dengan emosi untuk mak dia. Sekarang dia dekat Dubai tau. Dia dekat Dubai. Tapi ini jiran saya, orang Ipoh juga. I pun buat demo dekat dia. Nampak tak? Kita buat benda-benda semua sama je kawan-kawan. Tak ada beza. Okay? Lepas tu, keep doing the basic. And ini semua adalah basic-basic lah. Dulu kita buat MA macam ni. Cari orang, tunjuk plan, lukis. Tapi bila pandemik, kita buat macam ni kan? Kita cari jalan lah kawan-kawan. Jangan rasa Amway ni ada cabaran. Sebab pandemik ni bukan untuk anda aja, seluruh dunia pun ada pandemik kan. So semua pun kita kena cari jalan untuk bina bisnes Amway lah. Tapi sekarang pun dah boleh online dengan offline sekali. Kita kena leverage hybrid lah. Online pun boleh buat, offline pun boleh buat lah. Janji matlamat anda kena jelas. Ya. Okay. Step keempat lah bagi saya adalah sangat penting. Dia panggil measure you punya progress lah. Kenapa saya cakap measure progress itu sangat penting? Ini kita buat bisnes ini macam ni. Bila kita set go, kita pergi planning, kita pergi buat, kita pergi bertindak. Tapi kadang-kadang bila kita buat ambil tindakan, bukan selalu benda tu jadi tau. Betul tak? Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi kan. Kadang-kadang benda tu macam dia tak jalan dengan lancar lah daripada apa yang kita plan. Yang paling penting, banyak orang mereka tak buat benda yang ini, dia tak measure. Bila you measure dengan upline anda, misalnya kata minggu pertama ni saya buat Amway ni macam tak berapa lancar lah, gerak kerja ni macam tak berapa okey lah. Kalau anda tak measure kan,
mungkin minggu kedua, minggu ketiga pun tak okey. Itu bulan sudah tak ada kan? Itu bulan sudah bazir lah. Tak capai apa-apa. Kalau misalnya kata minggu tu, anda lepas anda action, anda pergi measure dengan upline anda, duduk dengan upline anda, buat planning lagi. Lepas tu, lepas plan kan, kita pergi action lagi, lepas tu kita review lagi. Kalau anda buat macam tu, baru panggil anda tengah buat bisnes yang ada grow tau. Sebab apa? Gerak kerja yang tak ada review tu, tak ada progress maksudnya. Betul tak? Kalau anda buat berulang alik, cara yang tak betul, maksudnya anda akan dapat hasil yang sama. So, kita kena review. Bila anda review, anda planning lagi, anda action lagi. Macam tu. That's why kita kena communicate dan discuss dengan mentor lah. Dengan lepas tu kita punya learning kena real time tau. Itu review kena buat real time. Jangan tunggu minggu pertama sampai minggu ketiga baru cakap dengan upline. Itu sudah lambat dah. Kalau boleh serta-merta atau dalam minggu itu atau dalam hari itu kita kena buat real time punya review. Kalau anda nak grow business, ini sangat-sangat penting untuk anda kena buat real time punya review lah. Okay? Then saya tanya anda satu soalan. Tolong anda type dekat chat box. I nak anda jawab soalan ini. Perkara yang paling susah dalam bisnes Amway itu apa? Type. Nanti I nampak. I boleh tahu anda tengah ikut saya. Konsisten. Diri sendiri. Manusia. Diri sendiri. Tapi bagi saya kan, perkara yang paling susah dalam bisnes Amway ini adalah apa tahu? Fokus. Bagi saya. Ini adalah bagi saya benda yang sangat penting. Kita boleh fokus mungkin 1 hari, kita boleh fokus mungkin 1 minggu, anda boleh fokus 1 tahun tak? Anda nak jadi platinum 6 bulan kena 21%, anda boleh fokus 6 bulan tak? So fokus tu sangat penting. Sebab apa? Kita kadang-kadang buat aktiviti tau. Kita pergi buat Amway, kadang-kadang kita buat banyak aktiviti tapi tak nampak dia punya hasil kan? Kadang-kadang macam tu tau. Kita buat banyak, kita jumpa banyak orang, kita pergi buat demo, kita pergi tunjuk plan, kita buat banyak panggilan telefon semua kan, WhatsApp, lepas tu Facebook, Messenger, Instagram, kita ada chat dengan orang, kita ada buat banyak aktiviti tapi tak nampak hasil. Yang paling penting adalah kita kena check balik tau. Yang pertama adalah selain kita punya matlamat, kita kena check selain fokus, selain masa, kita kena concern sangat dengan produktiviti tau. Produktiviti itu sangat-sangat penting. Just bayangkan contoh, kalau anda ada matlamat, okay, I nak capai apa tahap ini bulan, atau apa matlamat ini bulan, I dah set go dah. I dah fokus dah. I super fokus. Lepas tu yang paling penting, banyak orang, I selalu cakap dengan orang, masa tu bukan part time ke full time tau. Bagi saya, you punya fokus buat MBA punya time tu sangat penting. Ada orang buat MBA part time boleh jadi intan tau. Ada orang part time boleh jadi executive diamond. Maksudnya masa dia memang tak banyak, tapi di masa yang kekurangan tu pun dia sangat fokus buat productivity. Dia punya aktiviti ada produktif tau. That's why dia boleh multiply dia punya business. Dia boleh kembangkan bisnes beliau. Betul tak? So kita pun kena faham, kalau kita nak buat bisnes Amway ni, kita selain ada matlamat kan, kita memang fokus. Bila you sangat fokus, you kena tanya, berapa masa saya ada ini bulan? 1 hari I ada berapa masa buat Amway? I kena pastikan itu masa I kena ada productivity. Anda setuju tak? Kalau tak ada productivity, anda banyak aktiviti tapi tak ada grow, lama-lama anda akan jadi doubt tau. Anda akan jadi was-was tau. Ini benda ni boleh ke? Macam I pun letak banyak masa dekat Amway tapi tak nampak hasil. Hasil tu sebab kita ada tak buat kerja-kerja yang ada produktif punya kerja. Itu upline you mesti tahu punya. So kita kena faham benda ni, ya. Dan hari ni I tunjuk satu couple, I tak tahu mereka ada dalam Zoom ke tak ada dalam Zoom. Satu contoh yang begitu hebat I nak share dengan anda. Ini couple dulu mereka orang Temerloh, Pahang, Founders Platinum Band dengan Sally. Mereka ni dulu founder 15%, sudah 4 tahun 5 tahun founder 15%, founder 18%. Ini memang founder punya orang tau. Tapi founder 15% lah. Tapi kenapa mereka boleh founder 15% banyak tahun pun tak meningkat? Sebab apa? Mereka buat banyak jualan. Hanya pentingkan jualan, tak berapa
of course lah mereka dekat Temerloh kan, tak ada team, tak ada sistem, tak ada support kan, lepas tu tak ada orang bina Amway kan, macam tu. Tapi you tahu tak, tahun lepas bila mereka nak fight for founder platinum nak pergi Alaska, you tahu tak apa cabaran mereka alami? Kalau anda ingat lagi ini adalah dekat Temerloh masa tu banjir kan. Masa tu situasi dia macam ni dah, bukan COVID negatif tapi kalau you pergi Temerloh ini lagi negatif sebab apa? Seluruh bandar sana lebih kurang 80% banjir. Tak boleh buat Amway. Tapi mereka tengah fight, lepas tu banjir 2 kali pula tu. Bulan 1, lepas tu bulan 12, 2 kali banjir. Tapi mereka ni tahun lepas tu mereka sangat nak capai platinum tau, nak jadi founder platinum, nak pergi Alaska. Bila banjir je mereka cari jalan keluar daripada Temerloh, datang KL, cari kita, lepas tu datang meeting, buat macam tu. Bila banjir tu surut kan, mereka terus buat aktiviti, buat Zoom, buat demo macam tu. Itu bulan banjir lebih kurang setengah bulan tak boleh buat MBA, tapi pun boleh capai 21%. So tahun lepas mereka daripada silver producer, mereka capai gold producer, platinum, ruby, founder platinum, dan mereka qualify ke Alaskan Cruise. Nampak tak? Bila you nak sesuatu, bila anda nak capai sesuatu, anda datang satu kekuatan yang anda boleh overcome you punya struggle, you punya cabaran, sebab anda sangat nak ini bisnes. Okay? So, lepas tu, bila buat Amway pun banyak cabaran. You tahu tak, ini kereta jadi macam ni, dia langgar apa tau? Dia bukan langgar kereta, langgar divider, dia langgar tapir. Anda tahu tapir tak? Boleh langgar tapir jadi macam ni. Mereka datang dari Temerloh setiap minggu, padahal lebih kurang dalam 1-2 minggu datang KL, datang meeting, datang belajar macam tu. Orang lain tidak tahu tau, orang lain tak tahu yang mereka macam tu. Sebab tu hari ni mereka boleh pergi Alaska, boleh capai ruby kan, boleh full time Amway. So kita mesti ada cabaran punya kawan-kawan, tapi kita punya bila you capai sukses kan, bila you naik atas pentas, kongsikan kisah kejayaan anda tu, bila you tengok balik peristiwa yang berlaku dalam perjalanan untuk mencapai matlamat tersebut, tengok balik sangat manis tau benda ni. Nasib baik I never give up, I fight until the end, macam tu. Okey, boleh tak kita bagi satu api-api bagi ini couple yang sangat hebat punya couple, Ben dengan Sally, ya. Lepas tu bagi saya kenapa I cakap decision making tu sangat penting masa tu saya betul-betul sangat serius buat Amway lepas peristiwa macam ni berlaku lah. Ini gambar ni sangat bermakna bagi saya sebab apa? Gambar ni bapa saya datang saya punya recognition kali terakhir, dia datang saya punya event. Lepas tu bapa saya dah meninggal dunia dah. Okay, so macam how to say bagi saya dulu saya buat Amway tu tak serius sangat tau. Masa tu muda kan. Tapi lepas benda ni berlaku, I jadi sangat serius dan I ada satu keputusan satu decision that I nak take care, jaga emak saya. Masa tu saya sangat gila buat Amway tau. Sangat gila. That's why I cakap dengan you nak buat Amway ni, nak capai matlamat bila you boleh cari satu motivasi yang strong. That's why I cakap jangan buat orang yang tersayang kita tunggu lama. Kadang-kadang bila kita capai mereka tak mungkin tak ada tau. Macam sekarang saya macam mana tinggi saya capai pun bapa saya tak ada. So saya kena pegang benda ni kuat-kuat lah. Macam ada ayah ke abah, mama masih ada kat sini kan. Cepat-cepat buat Amway. Bagi mereka nampak kita punya kisah kejayaan kita masa mereka ada. That's why masa tu saya sangat rajin buat Amway tau. Dan bila saya capai Intan syarikat Amway dia buat upacara pengiktirafan dekat PWTC kan. Tengok saya bawa mak saya naik atas pentas, nampak tak betapa gembiranya beliau. Dia suka. Sebab apa? Dulu dia pun tak suka saya buat Amway juga. Tapi hari ni dia faham. Walaupun dia tak faham bisnes ini, tapi bisnes yang anak dia buat tu memang bisnes yang bagus. Bisnes yang halal, yang boleh bagi kehidupan yang memang bagus bagi dia. Okay, so itu yang saya nak pesankan kepada kawan-kawan dekat sini. Jangan fikir kita ada banyak masa ya. Okay, so ini I dah sampai ke last kali sedikit sebanyak saya punya cerita lah. Apa yang saya dapat dalam bisnes Amway lah. Anda nampak dekat sini, I join Amway umur 22.
Lepas tu 23 I jadi platinum. 24 tahun tu lah bapa saya pass away lah. Masa tu dia pass away 24 tahun itu I tengah fight founder platinum. Lepas tu that's why saya sangat gila-gila buat Amway lah. 25 I jadi Sapphire, 26 I jadi Emerald. 30 tahun I jadi Founders Emerald, 36 I jadi Diamond lah. Tapi yang paling penting itu beberapa tahun yang saya super fokus, saya super excited, saya committed buat bisnes ni. You tahu tak apa yang saya dapat dalam bisnes Amway? Yang pertama, I dapat satu benda dipanggil I dapat freedom. I sudah achieve freedom. Kita boleh plan, kita boleh aturkan masa apa yang kita nak buat. Misalnya kata I pergi gym pada masa yang saya tentukan. I suka bila pergi, I pergi. Tengok I pergi pun tak ada orang punya. Sebab apa? Masa-masa yang saya pergi ni semua kerja. Mana ada masa datang gym kan? Semua datang gym pagi sebelum pergi kerja atau petang kan? I pergi gym suka hati je. Bila saya nak pergi, I pergi je. Itu yang pertama. I dengan isteri saya dengan isteri saya, apa yang kita suka? Masa. Macam dekat Kuala Lumpur, I nampak banyak orang sekarang dah offline kerja. Nampak lah jam kan? Lepas tu tiap-tiap hari, I tanya you, setiap hari Isnin pukul 10 anda kat mana? Office kan? Tapi I tak tahu I kat mana. Selasa pukul 10 anda kat mana? Office juga kan? Tapi I pun tak tahu I kat mana tau. Hari Rabu pukul 10 anda kat mana? Office juga kan? Itu bezanya lah. Okay? Lepas tu, I boleh jaga badan, jaga kesihatan kan? Itu pun penting. Kawan-kawan, kesihatan kita penting. Kita kena jaga kita punya badan semua kan? Lepas tu, yang kedua, explore the world lah. Melancong lah. I sangat suka melancong. Lepas cedera, pasport I buat dekat laci je. I tak pernah fikir yang I boleh melancong, tapi melalui bisnes Amway ni, I start melancong daripada umur 24 sampai sekarang dah. Dah banyak negara kita dah pergi dah. Hari tu saya tengok balik semua gambar-gambar yang kita pergi. Wah, banyaknya kita pergi. Lepas tu dari sekarang sampai tahun depan, banyak tempat yang kita kena pergi lagi. Itu semua 5-star trip ni. Nampak tak kita pergi Afrika kan? Afrika tengok binatang liar, kita pergi Iceland, kita pergi Rome, kita pergi Paris kan? Kita pergi Norway, lepas tu kita pergi syarikat Amway dekat Ada, Michigan semua kan? Kita pergi lawat semua-semua benda tu. Melancong dengan Amway tu memang luar biasa. Travel in style with Amway macam tu. Yang ketiga adalah apa? Boleh meluangkan lebih masa dengan anak-anak saya lah, dengan isteri saya. Ini anak saya. Nampak tak dia? Dia tu actually ini baby tengok macam kita ni dia lahir kan masa dia lahir 29 November, March 18 sudah lockdown dah. Dia dengan kita je kan. Macam sekarang kita rasa sangat happy sebab apa? Kita boleh luangkan lebih banyak masa dengan dia tau. Semua tengok kita bawa dia pergi kita pergi makan kan, kita pergi makan, lepas tu kita pergi swimming, lepas tu kita pergi shopping mall semua kan, tak ada orang punya tau. You tengok hairan kan, semua kafe tak ada orang punya. Sebab kita tak shopping hari Sabtu Ahad tau, kita shopping Isnin pukul 11, semua kerja kita pergi shopping kan. Itu best tau, itu panggil lifestyle. Bawa anak saya tak relax, tak payah jam, tak payah. Lepas tu kita ada banyak masa. Tadi pun sebelum datang sini petang ni saya pun bawa dengan dia pergi isteri, pergi luar, pergi makan kan. Sembang dengan dia. Itu masa. Benda-benda yang saya cakap dekat sini bukan benda yang kena banyak duit tau, tapi you kena ada masa, itu je. Bukan nak show off ke, I tak ada tunjuk you berapa kaya I lah, tapi apa yang nak tunjuk I ada banyak masa, itu je. Anda nak tak kehidupan macam ni? Best kan macam tu? Yeah. Okay. So lepas tu bawa dia pergi Amway lah, pergi shopping. Ini emak saya lah. Kita luangkan lebih banyak masa dengan dia. Bawa dia pergi makan kan. Lepas tu ini adik saya punya anak lah. Kadang-kadang mereka pun sangat close dengan kita tau. Sebab apa? Mereka tunggu-tunggu bila kita balik Ipoh. Sebab kita balik Ipoh, kita mesti bawa dia orang pergi makan, pergi sini, pergi sana macam tu. Ini isteri saya punya family lah. Kita ada spend time dengan dia orang. Okay. So yang keempat kita boleh tolong orang lah. Boleh tolong orang. You nampak tak? Actually dalam kumpulan kita ada banyak latar belakang yang berlainan. Macam-macam latar belakang lah. Ada engineer, ada accountant, ada doktor, ada lawyer. Tapi kita ada impian yang sama. Okay, kita boleh tolong. I suka bisnes Amway adalah kita boleh tolong orang lah. Itu yang saya sampai hari ini saya paling suka dalam bisnes Amway. Kita boleh helping people live better life. Tolong kawan-kawan yang memerlukan peluang. Dia betul-betul nak sesuatu tapi tak nampak satu peluang. Saya harap melalui perkongsian saya boleh tolong satu keluarga boleh menukar cara hidup macam tu. Itu adalah impian saya lah.
Lepas tu ada lagi satu benda yang rasa sangat terharu lah bila pandemik kita apa yang kita buat masa tu HKL Hospital Kuala Lumpur ada doktor dekat sana cakap dengan kita dia punya emergency theater tak cukup, ini oksigen concentration oksigen ini machine. Sebab apa, itu tong tu kadang-kadang dia punya gas tak cukup tau. Dia cepat habis kan. So apa kita buat kita buat charity lah, kita buat donation, kita mampu kita charity sampai dapat 15,000, kita donate kita donate 2 unit ini mesin ke Hospital Kuala Lumpur lah, kita hantar dekat sana. Kita rasa kalau kita boleh selamatkan satu nyawa pun baguslah, kita boleh tolong kan. Itu adalah salah satu benda yang saya rasa bagus untuk kita boleh tolong orang yang perlukan pertolongan kita lah. Kadang-kadang kita kalau boleh bagi, kita bagi. Kita boleh tolong, kita tolonglah. Itu pun saya belajar dekat Amway tau. Tapi yang paling penting kita kena tolong diri sendiri kan. Itu sangat penting ya. Okey, lepas tu itu kita tolonglah bagi mesin, tapi lagi satu tolong adalah kongsi kisah kejayaan anda, pengalaman anda dengan banyak orang lah. Kita ada peluang pergi sharing dekat Singapura lah, dekat National Convention. Lepas tu ini Taiwan National Convention. Dekat Taiwan ada peluang berkongsi dengan 20,000 anak muda tentang kisah usaha keusahawanan, entrepreneurship punya story. Masa tu I kongsi dengan siapa tahu? I kongsi dengan FC Ninoy sekali. Sama pentas lah kita share kita punya kisah kejayaan dekat Taiwan masa tu. Okay, so ini satu pengalaman yang sangat bagus juga ya. Lepas tu buat training lah, buat sharing dekat banyak training yang dianjurkan oleh syarikat Amway. Okay, ini semua keep inspiring people lah, terus bagi motivasi dekat banyak kawan-kawan kita. Okay, so kalau anda ada impian kan, kalau ada impian, yang paling penting bagi saya pertahankan impian tersebut. Jangan senang-senang give up. Jangan senang-senang give up. Lepas tu yang paling penting percaya itu proses. Anda kena percaya yang benda ni mesti berlaku. Proses ni mesti jadi punya. Anda kena percaya walaupun sekarang anda mengalami cabaran, anda mengalami sesuatu yang anda rasa mungkin kenapalah macam ni, kenapa benda-benda ni berlaku, tapi anda kena percaya benda yang betul tak akan silap, benda yang silap pun tak akan betul punya. Macam mana rajin kerja pun tak dapat pencen. Ambil macam mana susah pun dia bagi pencen. So you kena trust itu proses. Itu moto saya lah. Saya punya moto trust the process. Saya selalu cakap dengan saya, dengan downline saya, you kena percaya. Kalau you tak percaya, habislah. Tak boleh lah. Okay, so last kali, ini satu perkataan I nak bagi dekat anda untuk mengakhiri perkongsian saya hari ini. I sangat value ini perkataan. I sangat-sangat value benda ni. Okay, ini duit dengan masa. You always know how much money you have, but you never know how much time you have. You kena faham. Anda mesti tahu berapa duit you ada kat bank, tapi anda tak tahu berapa masa yang you ada. Tak? So kita kena nilai masa kita lah. Jangan bazir masa kita, sebab apa pun boleh berlaku. Kalau ada peluang, cepat-cepat rebut peluang Amway, cepat-cepat bina bisnes Amway, capai matlamat anda. Lepas tu kalau apa berlaku pun, anda tak payah risau dah. Anda sudah membina satu jaringan network yang begitu baik untuk meninggalkan sesuatu untuk keluarga atau ibu bapa ke adik-beradik ke, kita tinggalkan satu legasi bagi mereka. Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Harap perkongsian saya boleh bagi anda inspirasi pun okey, motivasi pun okey. Tapi yang paling penting bagi orang baru, apa yang saya nak cakap dekat sini, orang baru datang tengok bisnes Amway ni. Memang bisnes Amway ni dia ada nilai dia. Bagi orang yang tengah bina bisnes Amway ni, nak mula bisnes Amway ni, ingat mula dengan betul. Okey? Jangan jump step, mula dengan betul. Percaya proses tu. Dengan ada ECVI, belajar betul-betul, masuk kelas, belajar. Lepas tu orang yang tengah fight tu, untuk tahun depan, tahun baru tu, tetapkan matlamat anda. Lepas tu percaya dengan adanya upline anda, adanya syarikat Amway dengan ECVI, anda kena overcome anda punya struggle, anda committed dengan anda punya matlamat, anda action gila-gila buat kerja yang tadi saya share. I pasti tahun depan, tahun fiskal year, anda mesti akan capai matlamat anda. Sampai di sini saja perkongsian saya. Saya serahkan balik pentas ni kepada MC. Terima kasih kepada semua.